Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-puan semua. Selamat datang ke sesi Facebook Live Midak to You yang dibawakan khas di Facebook Live Institut Keusahawanan Negara InScan. Alhamdulillah tuan-puan semua, tanpa kita sedari, Midak to You kini telah bersiaran selama 5 minggu hasil daripada sokongan yang terus daripada tuan-puan semua. Jadi tuan-puan semua yang setia menonton kami di sesi FB Live kami pada setiap malam sepanjang perjalanan program. Terima kasih kami ucapkan atas sokongan tuan-puan semua. Bagi yang mungkin pertama kali menyertai sesi ataupun menonton sesi Midak to You pada malam ini, suka saya kongsikan berkenaan dengan inisiatif Midak to You.
Jadi program ini diilhamkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC bersama dengan agensi-agensi bagi menyampaikan maklumat dan tips agar usahawan mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh pandemik yang sukar ini. Jadi sesi perkongsian MIDEC to you ini akan berjalan setiap hari pada pukul 9 malam dan akan dikendalikan oleh agensi-agensi lain di bawah MIDEC seperti Tekun, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Pernas IKM dan banyak lagi. Jadi, tuan-puan semua, pada malam ini Alhamdulillah Inscan membawakan satu topik yang cukup luar biasa dan lain daripada yang lain daripada kebiasaan untuk memberi maklumat kepada usahawan mengenai peluang yang ada. Jadi insya-Allah kita akan berbicara dan berkongsi berkenaan topik peluang perniagaan dalam industri solar dan Inscan bertuah. Kerana speaker kita pada malam ini juga cukup luar biasa orangnya. Jadi beliau akan berkongsi berkenaan topik ini bersama rakan-rakan usahawan yang turut serta dalam sesi FB Live kita pada malam ini. Jadi tuan-puan semua, suka juga saya ingatkan sesi ini akan berjalan selama sejam di mana speaker akan berbicara mengenai topik selama 45 minit terlebih dahulu. Manakala bagi baki 15 minit, saya akan membacakan soalan-soalan yang akan diutarakan di ruangan komen FB Live dan akan menjawab dan akan memberikan soalan itu kepada speaker untuk dijawablah. Okey, jadi tuan-puan semua jangan lupa untuk type soalan tuan-puan semua di ruangan chat ya. Okey. Jadi sebelum kita bermula tuan-puan semua, suka juga saya ingatkan, mohon jasa baik untuk tuan-puan semua ramai-ramai klik butang share agar lebih ramai lagi usahawan-usahawan, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita boleh turut serta dalam sesi FB Live kita pada malam ini. Okey, tuan-puan semua, mungkin ada antara kita yang pernah dengar dan mengetahui berkenaan tenaga solar. Ianya adalah salah satu tenaga yang boleh diperbarui ataupun renewable energy. Dalam kehidupan seharian kita juga, tanpa kita sedari, teknologi tenaga solar ini telah giat diguna pakai dan industri ini merupakan industri yang cukup luas. Jadi hari ini speaker kita akan mengupas dengan lebih lanjut bersama tuan-puan semua dalam sesi ini berkenaan dengan topik ini untuk kita mengenali apakah itu tenaga solar dan juga apakah potensi serta peluang perniagaan dalam industri solar ini. Jadi, saya rasa tuan-puan semua pun tak sabar nak kenal dengan speaker kita. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahululah speaker kita pada malam ini yang cukup hebat. Okey, Datuk Dr. IR Muhammad Guntur Mansur Tobing, Profesor Adjung di Universiti Pendidikan Sultan Idris, merupakan pengasas dan pengarah urusan syarikat Gading Kencana Sedian Berhad. Beliau merupakan individu hebat yang telah menceburkan diri dalam bidang pengurusan tenaga yang boleh diperbaharui selama lebih kurang 20 tahun. Lama betul. Okey. Jadi, Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Sihat Assalamualaikum. Baik. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Datuk, terima kasih kerana sudi menerima jemputan sesi MIDEC to you kita pada malam ini. Okey. Saya rasa Datuk, kita punya penonton di ruangan FB pun tak sabar-sabar. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada speaker kita, Datuk Dr. IR Muhammad Guntur Mansur Tobing, Profesor Adjung di Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk meneruskan sesi kita pada malam ini dengan tajuk Peluang Perniagaan dalam Industri Solar. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Zuhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia saudara moderator Zuhairi, pihak pengurusan Inscan dan Medak yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit pengalaman dan perjalanan saya dalam industri solar ni lah. Jadi saya ingat kita teruskan dengan slide lah. Kalau boleh tunjukkan slide kita yang pertama tu. Jadi kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mula dalam bidang solar ni sejak 23 tahun, 27 tahun yang lalu.
Kalau masa dulu umur saya 30 tahun, sekarang ni dah campur lah tengok kan. Jadi masa saya mula jual dulu, banyak orang pun cakap dengan saya kan, kenapa jual solar, susah, bank nak bagi loan, bank pun tak faham. Saya jual pun solar garden light pada masa tu. Ramai yang cabar saya, kata saya nak tengok lah berapa lama you boleh tahan. Jadi dengan cabaran-cabaran yang saya terima tu, alhamdulillah saya pun lalu satu demi satu kan. Barulah saya sampai ke peringkat ni lah. Okay, next slide please. Jadi tuan-tuan, ini adalah solar farm saya yang kedua yang terbina di Bido, Perak. Solar farm saya yang pertama di Melaka, 8 megawatt, 17 ekar tanah. Solar farm saya yang kedua ni, saiz tanah dia 125 ekar. Ladang solar ni 98 ekar. Lepas itu ada lagi kita punya PMU kita lagi 25 ekar. Dan total kita mulakan saya punya bisnes ni tahun 1993. Solar farm yang Melaka siap pada tahun 2014. Yang kedua ni siap pada tahun 2018. Ini merupakan solar farm, large scale solar farm yang pertama sekali disambungkan ke talian grid di Malaysia. Jadi dulu kita masa saya mula bisnes dulu, modal pun RM2 je. Hari ni kita punya total net worth asset, kita punya total asset is about 500 million. And kita ada power purchase agreement dengan TNB untuk beli tenaga solar ni selama 20 tahun. Dan kita pun dah jadi syarikat 4-star CIDB punya kontraktor. Kita ada 70 staff dan kita ada 4 ECPB, maknanya orang komputer lah untuk desain solar. Sebab industri tenaga di Malaysia ni dia bawah kawalan Suruhanjaya Tenaga, SEDA dan Kementerian Tenaga. Jadi semua urusan ni mesti gunakan orang kompeten dan peraturan ni sangat rigid untuk menjamin kestabilan grid kebangsaan dan juga memastikan tenaga yang disalurkan adalah tenaga yang bersih lah. Tak ada tenaga yang kotor. Kotor tu maknanya ada harmonic, ada spike dan sebagainya. Kita pastikan benda tu semua bersih, baru kita sambung ke grid. Next slide please. Jadi ini saya nak tunjuklah yang saya punya solar farm. Saya ada satu solar farm di Melaka. Dah tengok yang bawah tu kecil tu, itu 8 megawatt, 17 ekar tanah. Itu menggunakan REPA, Renewable Energy Power Purchase Agreement. Solar farm saya yang kedua ialah yang di sebelah kiri di atas sana, 30 megawatt large scale solar di Bido. Dan sekarang saya sedang buat satu lagi solar farm, iaitu 30 megawatt. Ini menggunakan tarif yang baru, iaitu NEDA, New Enhanced Dispatch Arrangement. Ini kita tengah buat. Kita sedang membina projek-projek ni. Ada yang keempat, projek besar yang kita ada ni ialah small hydro. Dekat Bido tu, dekat sebelah Sungai Gedong tu ada satu sungai. Dan sungai itu boleh menjana tenaga elektrik sebanyak 3 megawatt. Dan itu pun salah satu yang kita sedang buat. Oleh kerana COVID dan MCO, PKP yang selalu yang datang dan pergi, maka kita kena tunggu dulu. Bila keadaan dah reda, keadaan dah bertambah baik, baru kita mulakan pembinaan. Projek solar ni, satu projek ni, kalau yang macam kita sedang buat ni, yang 30 megawatt ni, hari ni bernilai lebih kurang 120 juta. Dan kalau kita buat, kita kena siapkan dalam masa 12 bulan atau paling lama pun 18 bulan. Maknanya kena buat dengan laju lah, kena cepat. Sebab kita tak boleh stop. Kalau the longer you take, the more cost on the holding cost, itu merupakan kerugian. Kena bayar interest bank yang tinggi, kena bayar, kalau lambat kena bayar LED pada TNB dan sebagainya. Ini semua adalah syarat-syarat dalam industri tenaga solar ni. Kita sebagai developer, kita dapat lesen, dan kita juga sebagai EPC contractor, kita membina dan kita gunakan semua tenaga-tenaga tempatan. Kalau dulu orang kata orang Malaysia tak tahu buat bina solar farm, tak tahu design, tapi kita buktikan pada tahun 2012 tu semua anak-anak Melayu, semua anak-anak muda, belia-belia yang baru graduate bersama-sama membina satu projek bernilai 86 juta. Itu memang satu benda yang world lah masa tu kan. Saya pun bagi semangat kat budak-budak staff-staff saya, kata, you all umur di bawah 30 tahun. You membina satu projek 86 juta.
Kalau buat bangunan ni 5-6 tahun baru siap, kita buat solar ni dalam 1,5 tahun dah siap dah. Jadi kita pun semangat tu lah kita buat dan kita bina dan kita hantar budak-budak pergi, hantar staff kita pergi training di Germany, di India, di Singapore, di Malaysia, everywhere we go, China kita belajar. So dengan kepakaran yang ada dalaman tu kita mampu membina kekuatan, dan itu yang kita boleh dapat keyakinan daripada agensi kerajaan untuk bantu dan kita berjaya siapkan projek. Okay, next. Okey, satu, bila kita kata peluang keusahawanan dalam bidang solar ni, kita tengok sini. Kerajaan Malaysia ni, kita ada satu dasar, we have a green technology policy yang jelas dan ketara. Kita dah ada dasar tenaga boleh baru kita ni ada 5 tenaga. 1, tenaga solar. 2, bioenergy. 3, small hydro. 4, large hydro. Yang kelima, geothermal. Yang keenam, biomass, biogas dan waste to energy. Bila kita nak kecimpung dalam sektor ni, kita dah buat kajian dan kita dapati bahawa kapasiti yang ada di Malaysia, semenanjung Malaysia untuk buat solar ni ialah 137.5 gigawatt. Kalau di Sarawak ada 32 gigawatt. Kalau di Sabah ada 99.4 gigawatt. Dulu bila saya bentang tajuk solar ni, orang tanya ni, ini macam mana kau dapat ni? Kata, pandai-pandai kau bubuh ni, adakah masuk hutan semua kau tebang kan? Kita kata bukan. Daripada data yang kita dapat, daripada pihak kuasa tempatan, bangunan, daripada Jabatan Hutan dan sebagainya, data ni tidak pernah menggunakan hutan-hutan simpan. Data ni hanya menggunakan kawasan lapangnya, kawasan-kawasan yang ada, bukan kawasan pertanian, kawasan terbiar seperti kawasan industri, kawasan bekas lombong, kawasan kolam bekas lombong dan bumbung-bumbung perumahan dan sebagainya. Itu yang bagi kita indikator berapa kapasiti yang ada. Jadi cuba kita bayangkan, kalau kita dah mula aktif dalam bidang solar ni, kapasiti dia begitu besar sekali. Maknanya kalau orang kata, adakah ini sunset business? Jawapan saya tak. This is just a beginning of the business. And solar ni is a global business. Kalau kita kita tahu macam mana nak buat bisnes ni di Malaysia, the same business can be done in Indonesia, in Thailand, in Europe, India. Pergilah mana-mana pun. Dengan kebolehan yang kita ada ni, teknologi solar ni memang satu dunia hendakkan this technology. Ya, kalau kita buat kerepek, mungkin kita tak boleh jual kerepek di US, nak kena promote dan sebagainya. Tapi solar ni, Malaysia merupakan negara pengeluar solar panel yang ketiga terbesar di dunia. Jadi dahlah orang import solar panel daripada Malaysia. Di Kedah, di Kulim ada. Yang baru nak datang ni, Ryzen nak invest lagi 42 billion di Kulim. Di Cyberjaya ada, di Sarawak ada Longgi, di Sabah saya tak dengar lagi. Di Melaka ada Sun Power. Ramai orang nak buat di Malaysia sebab Malaysia ada value chain untuk memekalkan pada kilang-kilang buat solar tu seperti Glass dan Zingji. Dia buka satu kilang yang besar di Melaka. Lepas tu dia buka satu lagi di Kulim. Jadi industri ni memang luas. Dan itu semua upstream activity. Kita ni downstream activity. Okay, next please. Okay, tentang syarikat saya ni, nombor 1, kita ni registered Renewable Energy and Energy Efficiency in Malaysia. Kita ada certified approved PV service provider. Maknanya kalau nak buat bisnes solar ni, nak jadi kontraktor solar, kita kena ada APVSP, berdaftar dengan SEDA. Yang kedua, kita pun berdaftar dengan sebagai solar PV investor. Nanti saya terangkan apa peranan PV investor atau asset owner ni. Dan kita juga berdaftar dengan CIDB G7 dalam undang-undang negara kita. Kalau nak buat bisnes solar, kena daftar dengan CIDB, kena G7 sebab kontrak kita nilai 200 juta, 300 juta. Ya, kita daftar juga dengan Ministry of Finance. Kita pun daftar dengan Energy Commission Suruhanjaya Tenaga kelas A sebab kita dah main 132. Kalau kawan-kawan kontraktor elektrik yang ada kelas F ataupun kelas B masih boleh lagi kecimpung sebab dia boleh buat takat medium voltage. Energy Commission kita pun daftar sebagai Energy Manager ESCO. ISO 9000 ni dah jadi wajib lah. OSHA pun dah wajib ya. Antara award yang kita menang sampai sekarang ni ialah recently kita menang best top 10
CFO at Sea Level Magazine 2021 yang di peringkat ini peringkat US, yang APBIA ini peringkat Asia, IEM Award Malaysia, ASEAN Energy Award, National Energy Award, Ernst & Young. Jadi selalu tokoh usahawan Mara, Frost Sullivan ni selalu kita kata macam mana kita nak uji sama ada syarikat kita ni dah bagus ke ataupun tak bagus. Jadi pada saya dengan pasukan saya ni, kita punya tim ni kita masuk pertandingan lah. Kan? Ada apa tu Enterprise 50 yang kita tak tulis kat sini. Enterprise 50. Kita menang Enterprise 50 2 kali. Sekali yang kita masuk kita dapat nombor 19. Lepas tu kita improve lagi, yang kali kedua kita masuk kita dapat top 10. Jadi kita tahulah kita okey, walaupun kita syarikat Bumi Putra dan walaupun kita dengan staff kita yang semua berasal daripada kampung, tapi prestasi kita tu sudah di peringkat top 10 Enterprise 50 yang dikendalikan oleh SME Corp. Itu satu. Jadi bila kita pergi ke ASEAN Energy Award, kita bersaing, kita pun menang. Jadi kita ni bukan jaga kampung, takat ASEAN Energy Award menang. Kita pergi ke Asia level pun kita menang. Di sana ada China, ada India dan lagi negara yang lebih besar. Kita pun ada tempat di situ. Jadi maknanya, okey, apa langkah-langkah kita buat selama ni tu berhasil dan kompetitif. Cuma kita tak jadi number 1. Jadi kita mungkin jadi number 2. So kalau number 2, must work harder lah. Ya. Okay, next. Jadi antara pelanggan-pelanggan kita ni, yang paling besar pelanggan kita ni adalah TNB lah. Satu, ya. Selain daripada menjual tenaga menggunakan Power Purchase Agreement, kita juga menjadi vendor TNB. Kita buat HDD, kerja-kerja HDD, Horizontal Drilling Design kita buat. Condition based monitoring kita buat dan sebagainya. Yang kedua, yang customer kita yang kedua yang paling besar ni ialah Petronas, pun besar juga. Cuma kita buat pemasangan solar. Bisnes kita ni solar aja. Selalu orang tanya saya, Datuk ni apa lagi bisnes buat daripada solar? Saya kata solar aje lah. Solar aje. Solar, satu solar aje. Jadi orang pun kata, betul ke? Betul lah, saya buat solar satu je solar, setelah lain tak buat. Jadi dengan solar tu kita ada Maida sebagai pelanggan, Redicare, Daikin, Maybank, JKR, FGV, hotel, semua pun sebab dia orang solar je dia cari kita. Lain daripada solar kita tak ada. Kita boleh tak supply kita apa nama ni valve ke, engine ke, motor. Saya kata no, I'm sorry I don't do. Nak supply kertas no. We focus on this. These are our top client yang kita ada. Next please. Okay. Jadi bila kita kata industri ini, peluang industri ini, kita kata tengok daripada tahun 2012 kerajaan Malaysia buat satu green tech, kita ada feed-in tarif mechanism. Dari situ kita buat feed-in tarif. Lepas feed-in tarif kita ada green technology financing scheme, ya. Jadi dasar negara kita yang pada masa itu kita buat ialah kita kata kita pledge di COP15 di Copenhagen dengan di Paris itu kita kata kita nak increase kita punya RE power capacity from current 25% to 31% by 2025 dan 40% by 2035. Jadi maknanya negara kita ada dasar. Kalau kita kata kenapa you pasang solar? Bukan kita pasang solar seronok-seronok suka-suka, ya, tak. Sebab apa? Sebab untuk mencapai kita punya kita punya carbon footprint ataupun energy transition index, dia ada sasaran yang kena capai. Jadi untuk mencapai sasaran itu, kerajaan Malaysia buat 2012 kita ada feed-in tarif. 2017 kita ada large scale solar 500 MW, new enhanced dispatch arrangement dengan sistem marginal price buat tahun 2017. 2018 buka lagi 500 MW. 2019 lagi 500 MW. 2020 1000 MW. 2021 ada lagi kapasiti. Jadi maknanya peluang dalam industri solar ni masih banyak lagi. Masih banyak, dan kalau kita tak rebut, kita akan ketinggalan lah. Ya? Sebab dalam keadaan COVID ni pun saya tengok peningkatan solar, permintaan kepada solar di rumah-rumah, di bangunan kerajaan, di pejabat ni, dia meningkat sehingga 28% daripada tahun 2012 hingga sekarang ni, lonjakan dia laju kan. Dan nilai dia 1 kilowatt 4 juta. Kalau 500 megawatt, we talking about 22 billion. 20 billion. So, kapasiti dia besar. Cumanya kita ni sebagai usahawan kita tanya, tang mana aku nak capture market ni, ya? Tang mana aku nak duduk? Tang mana kalau kita kata kalau nak tunggu bas, jangan tunggu bas dekat bus stand yang tak ada bas lalu kan. Kita tunggulah dekat bus stand yang ada bas lalu. Solar ni kapasiti dah ada, kerajaan dah buat komitmen. Cuma carilah bus stand dia tahu mana yang ada kan. Itu satu
analogi yang kita guna selalulah. Okay, next. Cuba tengok next slide pula. Okay, yang ni yang kita kata selalu. Permintaan tenaga, demand untuk tenaga di Malaysia ni sebelum COVID ialah 18,000 megawatt. Ya. Masa COVID, permintaan tu turun pada 11 megawatt. 11,000 megawatt. Dan sekarang ni kita tengok dalam permintaan kita, maximum demand, ini GSO punya, ini data ni semua ada dalam single buyer. Pergi ke website kita tengok. Jadi maknanya permintaan tenaga tu sudah mula meningkat. Peningkatan tenaga ni inevitable, memang akan meningkat. Dan kalau kita tengok dari segi penggunaan ni, siapa yang pakai tenaga elektrik di Malaysia ni? Sektor industri pakai 41%. Sektor komersial pakai 35%. Domestik 22%. Yang lain-lain tu 2%. Yang bestnya kita sektor tenaga solar ni, kita dah susun dah. Tahun ni 500 megawatt, 500 megawatt, 1000 megawatt. Sebab sasaran kita dah jelas. Dan dari segi competitiveness pula, masa LSS1 satu dulu, tender, bila dibuka tender, harga tu murah 39 sen satu unit. Ya? Kalau tuan-tuan tahu harga tarif elektrik di rumah berapa? Blok yang paling tinggi ialah 57 sen. Ya? Kadang-kadang solar dah jual at 39 sen. Lepas itu LSS2 harga 33 sen. LSS3 17.78 sen. Tuan-tuan tahu tak berapa, how much is kita kata levelized cost of electricity? Maknanya kita kata cost to generate electricity untuk tenaga yang dibuat oleh thermal energy ialah 23.77 sen. Sedangkan solar dah lebih rendah kan? LS4 lagi rendah. Okay, next. Next slide please. Okay. Jadi selalunya kalau kita nak mulakan bisnes, kita tengok apakah insentif yang ada yang kerajaan sediakan untuk kita sebagai usahawan atau sebagai asset owner ataupun sebagai kontraktor. Ya. Nombor satu, kerajaan sediakan Green Tech Financing Scheme. Jadi maknanya Green Tech Financing Scheme ni dia bagi 60% garanti kepada loan yang kita pinjam dari bank untuk buat projek tu dan 2% diskaun pada interest rate yang dibagi. Ini satu tawaran yang hebat, tawaran yang baik. Jadi kalau kita nak ambil pinjaman, kita pergi bank tanya kan, Datuk ada apa lagi? Ada apa lagi? Saya tahu Datuk hutang untuk Melaka dan hutang untuk video tu, Datuk ada apa lagi nak bagi garanti ni? Dia kata, nak bagi tanah pun, pinjaman pun besar. Tapi saya ada Green Tech Financing. Okay. At least 60% pinjaman tu dijamin oleh CJC ataupun sekarang ni dana jamin. Okay? Yang kedua, kita kata kalau you invest dalam projek ni, dalam bisnes, dalam aset ni, kita dapat investment tax allowance, green investment tax allowance. Ya? Jadi daripada cukai statutory income tu akan dipotong pada pelaburan ni dan bila kita tolak dengan kita ni, selalunya payback period untuk aset ini boleh dapat pulangan balik dalam masa 4 tahun, 3 tahun gitu kan. And then green investment tax exemption. And then mekanisme yang ada pada hari ini ialah kita ada feed-in tarif, kita ada Renewable Energy Act, SEDA Act, Renewable Energy Power Purchase Agreement. Kalau net energy metering, kita ada Electric Supply Act, Akta Bekalan Elektrik. Kalau large scale solar, kita pakai Akta Bekalan Elektrik oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga Power Purchase Agreement. Jadi, kita di Malaysia ni cukup bertuah sebab bila kerajaan kata solar, ada mekanisme. Jadi, apa maknanya semua yang saya sebut belah mekanisme tu? Belah mekanisme tu menjamin bahawa kontrak yang ditandatangan di antara TNB dan juga tuan-tuan tu is bankable. Bank kata TNB ni AAA. Bank syarikat yang baik. Kalau ada kontrak dengan dia tu, TNB boleh bagi bank boleh bagi pinjaman dan kita boleh buat projek tu untuk developer. Ya. Jadi itu ada. Dan satu lagi saya nak kongsi di sinilah. Masa saya buat dulu, kita Teraju ada menyediakan dana mudah cara. Dia dengan dana mudah cara tu dia bantu kita untuk yang kita tak cukup duit tu, dengan dana mudah cara tu kita boleh dapat ke depan lagi. Macam sekarang ni kita ada dana kemakmuran bersama. Jadi kalau tuan-tuan ada projek, ada aset solar nak buat projek ni, tuan-tuan mohonlah dana kemakmuran bersama. Dia bagi, saya tak silap saya, dia bagi sampai 15% ataupun 2 juta maksimal untuk nilai projek yang kita nak buat tu. Ini adalah insentif yang usahawan perlu rebut ya. Selain daripada kita usaha, kita cari tengok ada tak peluang, ada tak grant yang kita boleh mohon. Kalau mohon, bantu kita cepat jaya dalam projek tu. Okay, next please. Okey, yang ini ni a bit technical, tapi saya nak kongsi di sini kata dalam dasar kita nak capai 25% tenaga menjelang tahun 2025 tu,
kita ada kapasiti sebanyak 5,952 megawatt yang akan ditawarkan. Jadi saudara-saudara tak payah bimbang sama ada sunset ke, tak cukup ke, lambat ke. This is the right time. Kalau nak start, start sekarang. Ya, kalau tunggu lagi, mungkin susah. Sebab after 2025, kita ada stability concern on the zone. Stability concern maknanya kena buat sesuatu atas grid supaya boleh tambah lagi banyak tenaga. Dan boleh tambah. Cuma bila penambahan stability, grid stability terpaksa dilakukan, ada melibatkan kos dan tuan-tuan mungkin kena bayar something lah. Okay, next. Alright. So yang satu lagi yang rancak dibagi dan bincang sekarang ni ialah Energy Storage Management System. Dalam ESS ni kita kata tenaga solar ni kita jana siang. Sekarang ni kita jual tenaga tu terus kepada TNB. Tapi kalau ke depan, kalau TNB kata dia tak mau beli, so apa kita nak buat? So teknologi Energy Storage Management System ni sedang berkembang dengan pesat sekarang ni. Sekarang ni masih lagi mahal. Kalau tengok Elon Musk yang kita Tesla tu dia pun berkecimpung dalam bidang ni, lithium ion battery teknologi pun ada. Jadi kalau kawan-kawan yang ada research and development company yang berkecimpung dalam bidang UPS dan bateri, this is another area yang you boleh masuk. Saya belum mahir lagi dalam ESS ni, but I know that this is the way forward. Selain pada solar kena ada ESS, baru kita boleh move forward ke depan lebih laju lagi. Okay, next. Okey, ni satu lagi kita kata EV charger kan, electric vehicle charger punya station. Saya pasang 6 sistemnya dekat Plus Highway kalau betul lalu kalau pakai kereta EV, kalau pakai kereta EV yang Nissan ke ataupun yang Tesla ke, boleh berhenti sini, charge 20 minit, pergi tanam minum kopi, lepas tu balik boleh jalan lagi 30 km. So this is one of the other project. Dan saya dapat maklumat daripada Mike yang kerajaan sedang merancang untuk membina 10,000 unit EV charger ni, nampak? So ada kemahiran ni, ada peluang kat situ. Cuma kena cari masa, kena tunggu sikit sebab time, a factor of time, but it is coming, ya. Syarikat-syarikat pun dah mula stop doing the conventional car, they are going for electric car. Okay, next. Okay, ini adalah tenaga solar yang dibagi untuk skim dipanggil net energy metering. Net energy metering ni ialah kita pasang ke next slide please. Okey, yang tadi itu kapasiti yang kerajaan sediakan. Yang ini slide yang tuan-tuan boleh tengok dalam laman web SEDA. Dalam slide ni kita tengok dengan jelas bahawa satu NEM rakyat. NEM rakyat ni untuk kegunaan di rumah. Kegunaan di rumah ni dilancarkan bulan Februari tahun ni dan sampai hari ini bulan Ogos kita ada lagi balance 86 megawatt yang boleh kita ambil dan jual dan pakai di rumah. Yang kedua ialah NEM Gomen. Untuk NEM Gomen ni untuk bangunan-bangunan kerajaan, masjid sebagainya. Kita boleh jual pada pelanggan untuk pasang di sana dan kota dia masih ada lagi 83 megawatt. Sedangkan untuk komersial dengan industri kota pun dah habis, dah kosong, dah tak ada, tapi kerajaan kata yang sebenarnya dia booking je kota tu. Dia akan proses, kalau yang tak lulus dia akan masuk balik kota dalam ni, kita boleh apply semula. So jangan kecewa, masih ada peluang, cuma kena jual dululah ya. Kalau dekat bangunan-bangunan kilang-kilang besar yang nak pakai, kita masih boleh cuba nasib di commercial and industry. Next please. Okey, yang satu lagi kita kata peluang tadi, di Malaysia kita ada 3.2 juta residential houses. Maknanya kalau bumbung rumah nak pasang solar panel, yang saya kata kapasiti tadi, 3.2 juta. Saya ingat usahawan kita pun ada 300,000 kot di Malaysia ya. Kalau tengok yang berdaftar dengan InScan ni tak sampai 100,000 Jadi timbul bayangkan, seorang satu pun makan tak habis. Cina kata cik beliau ni. Dan kalau shop house pula ada 450,000. Terrace factory 90,000. Standalone factory 22,000. Shopping mall ada 1,000. Jadi 5,000 government office and building. Tengok pasaran peluang begitu besar sekali. Cuma kita terpulang pada kita macam mana kita nak rebut peluang yang ada ni jadi bisnes untuk kita dalam solar. Okay, next. Okey, faedah pemasangan solar kepada pengguna. Satu, penyematan bil elektrik. Sebab tenaga solar lebih murah daripada tenaga elektrik. Jadi, satu penyematan. Dua, hedge dari segi kenaikan tarif elektrik. Jadi, tarif elektrik ni dia akan naik. Tiap-tiap 3 tahun sekali dia akan naik. 6%, 6%, 6%. Cuma 2 tahun ke belakang ni tak naik. Tapi dia akan naik juga. Jadi, kalau ada solar panel pasang atas bumbung, tenaga solar tu tak naik. Sebab bahan bakar dia ialah matahari. Kecuali Allah Ta'ala turun firman kata besok pakai matahari kena bayar duit. Tu barulah harga akan naik. Jadi kalau solar tak naik, dia hedge against kenaikan tarif elektrik. Nombor 3, percuma tanpa modal.
Itulah orang kata, macam mana Datuk Guntur cakap percuma tambah modal. Nak beli pun mahal. Tapi ada dua cara lah. Satu, you beli direct. Yang kedua, you beli tenaga solar sahaja. You tak beli equipment dia. Ya. Nombor 4 ni ialah carbon footprint lah. Kita mengurangkan carbon footprint. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat RE100 lah, sebab ESG, sebab SDG. Dia nak beli carbon footprint tu. Ada orang jumpa saya, dia tanya, boleh tak saya beli carbon, you punya solar farm tu, yang 100 hektar tu, boleh tak saya nak beli carbon footprint aja? Saya tak mau beli tenaga solar tu. Kita kata sekarang ni saya tak boleh jual sebab dalam saya punya PPA saya dah jual kepada kerajaan, saya dah jual kepada TNB. Jadi ada yang tak. Jadi maknanya permintaan tu ada. Okay, next slide please. Okay, bagaimana NEM rakyat boleh menyematkan bil elektrik? Ni kita kata ni. Jadi maknanya ni satu contoh rumah dia pasang solar panel. First kita ada tenaga, dia ada bekalan elektrik. Dan kita letak solar panel. Bila solar panel tu kena matahari, dia menjana tenaga elektrik. Tenaga tu digunakan di rumah pada siang hari. Yang lebihnya disimpan di dalam grid. Bila kita nak pakai waktu malam, kita ambil balik daripada grid. Ya. Tadi saya kata kalau tenaga cadangan simpan dalam bateri. Tapi TNB kata bawah skim NEM boleh simpan kat TNB, TNB bagi balik malam tu. Lepas tu kalau tak cukup, baru beli dengan TNB. Ini boleh menjimatkan kos sebanyak 70% bil elektrik kita setiap bulan. Okay, next. Next. Okay. Mari kita dengar video ni tengok sekejap. Berapa ramai di antara anda tahu dan sedar bahawa dengan memasang solar di rumah sebenarnya boleh memberi penjimatan bil elektrik yang sangat-sangat berbaloi. Sekarang saya berada di USJ2 UEP Subang Jaya dan di belakang saya ini adalah satu kediaman yang memasang solar rakyat ataupun lebih dikenali dengan skim NEM 3.0. Nak tahu bagaimana sistem ini berfungsi? Jom ikut saya. Tapi yang baiknya dia punya sistem dalam hampir 10 tahun ni dia tak rosak sekalipun. Ada I think 2-3 kali macam I tengok dia sistem boleh tengok dia punya grid tak putus dan lepas macam seminggu dia automatically boleh baik semula. So tak tahu ini canggihnya AI sistem yang orang guna dulu. Seperti mana yang kita tahu bahawa cahaya matahari yang diserap oleh panel solar akan ditukar menjadi arus elektrik. Dari sinilah kita dapat melihat berapa penjimatan yang boleh dilakukan setiap bulan. Katakanlah anda membeli solar dengan kapasiti 10 kW menerusi skim solar rakyat ini. Dan bil semasa anda ketika ini adalah RM1,000 sebulan. Selepas memasang solar, bil yang anda perlu bayar kepada TNB cuma sekitar RM400 sahaja. Jadi di sini telah berlaku penjimatan yang sangat-sangat berbaloi dengan kapasiti 10 kW tadi. Kawan-kawan yang dengar saya boleh dapat 400.5 sebulan tu memang banyak. Beramai yang dah tanya macam mana nak dapat sistem ni balik. Tapi yang lebih teruk dia lagi ialah apabila anak-anak balik, cucu-cucu balik. Jadi pengalaman saya ialah, kami ialah solar panel ini banyak membantu. Hingga 40% daripada bil elektrik kita. Jadi apa tunggu lagi? Ayuh rebut peluang ini sekarang dengan pemasangan solar di rumah anda menerusi skim solar rakyat yang dibawakan oleh Gading Kencana. Rebut peluang ini sementara kuota masih ada. Segera berhubung dengan Gading Kencana. Saya pun berterima kasihlah pada Gading Kencana kerana mempunyai pakaian dalam bidang ini. They have a technical team. So pada pendapat saya, Gading Kencana has done a wonderful job. Servis daripada Gading Kencana memang perfect lah. Daripada mula sebelum saya pasang sampai ke sekarang ni, servis dia memang tahap tinggi. I no problems dengan recommend Gading Kencana lah because they've been fantastic ya. Bukan good dah, I think they've been fantastic. Okay. Berapa? Okay. Jadi itu pengalaman pelanggan kita. Selalu orang tanya kan. Yang saya tanya tadi, tarif elektrik tu, kalau tuan-tuan tengok dalam bil elektrik tu, the first 200 kWh 21 sen ya. Dan tarif yang paling tinggi 57.10 sen. Jadi kalau ada solar ni, solar punya kos lebih rendah. Kalau kita boleh beli tarif elektrik solar pada harga 40 sen, kita pun dah capai penyematan lah. Okay, next. Okay, ini yang saya kata tadi, saya dah terangkan lah. Jadi maknanya macam sini kita tengok, rumah tu ada di situ. Kita ada tenaga solar yang jana 600 kWh, 5.5 kW peak system pasang. Dan kita ada tenaga yang kita beli sebelum without solar, sebelah kiri itu without solar, tenaga yang digunakan 1323 kWh.
import daripada TNB 1323 pada harga RM630 sebulan, total bill. Jadi bila kita pasang solar, tenaga yang diimport oleh solar tu ada di situ. Jadi kos solar tu lebih rendah. Jadi bil yang perlu dibayar cuma RM297. Jadi maknanya ada 53% penyematan. Peratus penyematan ni tak ditentukan oleh kapasiti tu. Dia sebenarnya ditentukan oleh penggunaan tenaga tu. Berapa banyak yang you boleh guna, berapa banyak boleh save kan. Okay, next slide please. Okay. Jadi tiap-tiap bulan kita akan terima bil elektrik. Dalam bil elektrik kita tu sebelum solar dia bayar lebih tinggi, selepas solar dia bayar lebih rendah. Dan bila kita pasang solar, dalam bil kita tu ada yang negatif tu maknanya ekspor. Kita ada ekspor tenaga pada TNB dan kita ada import tenaga pada TNB pada kadar yang sama, so that dia boleh offset kita punya bil elektrik. Jadi bil elektrik jadi lebih murah by 50%. Okay, next. Okey, kita dengar pengalaman pelanggan. Saya Muhammad Azhar Yahya, bekas Ketua Suksa Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, dan saya pada masa ini telah memasang solar di Bumbong, dan saya menyuruh supaya lebih ramai di luar sana memasang solar, kerana selain daripada dia merupakan satu pelaburan yang bijak dari segi ekonomi, dia juga turut menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Sama-sama kita menggunakan tenaga yang bersih, clean energy. Terima kasih kepada Gading Kencana yang telah memberikan khidmat nasihat, perkhidmatan dan pemasangan solar yang cukup strategik dan cukup efisien. Tahniah Gading Kencana. Okay, next. Alright. Yang tadi itu pemasangan di rumah. Pemasangan di rumah tarif paling tinggi 57.10 sen. Sekarang ni kita kata, okey, bagaimana pula dengan pemasangan di premis perniagaan? Katalah contoh kita buat sasaran sektor, sasaran sektor bengkel otomotif, lifestyle, khidmatan, F&B dan pembinaan. Katalah daripada sini ni kita cari kedai-kedai ataupun pejabat-pejabat yang bil elektriknya lebih daripada RM1,400 sebulan. Dan kita pasang solar panel dan kita biaya. Maknanya Gading Kencana akan jadi asset owner, kita pasang solar panel atas bumbung dia tu dan dia tak payah keluar duit langsung. Dia cuma perlu beli tenaga solar yang kita jana saja. Okay, next slide tengok. Yang tadi next slide. Okay, yang jadi maknanya saya nak kongsi di sini ialah cara pembelian tenaga solar ni ada dua. Satu, beli terus. Untuk consumer, untuk pelanggan-pelanggan di rumah tu dia beli terus. Dia pasang, dia bayar duit, dia dapat perkhidmatan terus. Yang kedua ialah sistem kita panggil solar leasing ataupun solar energy purchase. Untuk kedai-kedai, untuk bengkel-bengkel, kilang-kilang, kita boleh buat secara solar energy purchase di mana kita Gading syarikat investor, asset owner, kita akan pasang solar panel atas bumbung tu. Dan tenaga solar itu yang kita jual kepada pelanggan atau pemilik bangunan tu. Dan pemilik bangunan tu hanya bayar tenaga elektrik yang lebih murah, tenaga solar yang lebih murah daripada tarif elektrik. Dan tiap-tiap bulan TNB akan buat bil yang sama, daripada bil sama itu dia dapat perkhidmatan dan dia pun dapat carbon footprint dan dia pun dapat menikmati pengurangan dari segi tarif elektrik tanpa perlu mengeluarkan kos pemasangan yang besar di peringkat awal. Dia cuma pasang dan mungkin kita sign perjanjian jual beli tenaga mungkin untuk 21 tahun atau 20 tahun. Dari situ kita boleh menikmati enjoy common benefit dan sebab operation maintenance akan dilakukan oleh asset owner seperti Gading Kencana. Okay, next. Next please. Ginilah ya, katalah dia punya bil dia tanpa solar RM1,169. Energy bil dengan solar tinggal lagi RM990. Jadi dapat saving RM120. Jadi untuk 1 tahun perkhidmatan dia RM2,100. Untuk 21 tahun perkhidmatan dia RM41,000. Jadi tanpa mengeluarkan modal yang besar di peringkat awal, jadi dia dapat mengurangkan bil dan dia dapat merendahkan kos operasi dia dan dia boleh fokus pada dia punya perniagaan dalam yang core business dia. Yang tenaga ni, pengurangan ni serahkan pada asset owner seperti Gading atau kawan-kawan yang lain. Kita boleh sama-sama membina perniagaan baru selepas COVID PKP ni. Okay, next. Okay, jadi konsep dia macam inilah. Maknanya Gading nombor 1, premis tu melantik Gading untuk memohon kota daripada NEM, daripada SEDA.
Gading mohon kota, Seda bagi lesen tu kepada pemilik premis, bukan kepada Gading. Lepas itu pemilik premis tu, kedai usahawan tu sign sari perjanjian dengan Gading Kencana, dan Gading Kencana pasang sistem tu. Jadi tiap-tiap bulan bila ada bil elektrik, TNB tolong bacakan, TNB tolong kutip untuk Gading dan bayarkan bil elektrik, bil daripada pinjaman bank, dan yang lebih ni dibagi pada Gading. Jadi kita dapat win-win-win situation dalam hal ni. Okay, next. Okey, peluang perniagaan melalui solapreneur. Jadi kita kata yang tadi tu, kita kata sedaplah Gading untuk jual-jual. So kami yang dengar ni macam mana? Jadi itulah cara kita dengar ni. Takkan Gading nak jual lagi? Kita bukan nak jual barang dekat usahawan ni. Kita kata ada peluang di sini dalam bidang solar. Tadi saya cerita kalau ada modal yang besar, boleh masuk large scale solar yang pelaburan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Untuk usahawan yang kecil pula macam mana? Kita kata satu, kita ada program kita panggil Solarpreneur. Solarpreneur ni kita buka peluang perniagaan kepada pemasang sistem solar PV yang berpotensi setelah mengikuti program latihan sediakan oleh Gading Kencana. Kita buat training. Jadi bila kita ada projek, kita upah you all pergi pasang dan kita bayar upah tu ikut kapasiti sistem tu dan boleh siap dalam masa 2 hari, 3 hari. Ya. Sasaran kita ialah bakal usahawan yang mengasihi penawar elektrik atau usahawan penawar elektrik yang mencuburi bidang dalam pemasangan solar ni, umur dalam 18 hingga 40 tahun boleh. Kalau lebih 40 pun masih boleh sebab memang dah ada bisnes elektrik ataupun memang dah ada nirah kan. Gading kita akan melatih 250 pasukan pemasang solar dengan membuka peluang pekerjaan kepada 1,000 orang Bumi Putra. Jadi kita kata kita boleh latih 250 pasukan ni sebab kalau kita tengok tadi 86 megawatt lagi ada. Kalau 86 megawatt, satu pemasangan 80, maknanya 8,000 rumah nak pasang dalam masa 3 tahun. Banyak tu. Jadi kalau kita ada pasukan-pasukan yang dah siap sedia ni, kita boleh deploy bagi pasang dia. Ya. Dan program latihan kita ni kita buat di pusat latihan Gading Kencana di Bido. Boleh pergi tengok solar farm kita macam mana dan belajar macam mana nak jadi kontraktor pemasang solar panel ni. Kita ada program dengan MARA yang membagi grant untuk melatih usahawan-usahawan ni dan kita dah latih dah beberapa company dan kita sedang berusaha untuk bagi job kepada mereka dan mereka pergi pasang sebab kita ada time. Hari ini kita punya order book ada 100 pemasangan nak kena buat. Oleh kerana PKP ni kita tak boleh, kita tangguh sekejap. InsyaAllah lepas PKP bulan 9 kita kena siap dan kita akan siapkan sebelum Disember 2021. Bayangkan kita perlukan banyak tenaga pemasang ni tuan-tuan. Okay, next. Now, inilah gambaran latihan tu dia datang kat solar farm. Kita ada hari pertama dengan basic electrical engineering. Kita ajar khusus, kita ada akta, keselamatan, safety. Hari kedua kita buat design konsep. Dia design macam mana, dia pasang macam mana. Hari ketiga kita buat installation teknik. Installation macam mana, operation maintenance and then solar market preview. Pasaran dia macam mana nak jual, macam mana nak pasang. So kita bagi latihan asas dekat solar farm kita di Bido. Okay, next. Okay. Kalau dia kata yang mana yang mak karan bolehlah dia orang belajar, memanglah dia orang mak karan kan, dia orang dah belajar apa PW1 dah pakai topi keras semua tu. So kita orang ni macam mana? Kita orang ni bukan dari bidang tu. Kalau bukan dari segi bidang tak boleh buat kerja-kerja pemasangan, cuba kita teroka tengok bidang selain peluang bidang pemasangan solar. Kita kata solarpreneur ni apa kata kalau kita buka peluang kita buka peluang tolong jual solar panel ni kepada pelanggan-pelanggan isi rumah. Kan tadi kita ada 32 juta rumah, tak sempat saya nak cover seorang-seorang ni. Jadi kalau kawan-kawan boleh tolong pergi jual bersama kat sana, kita bagi satu rumah komersial 500 ya. Dengan satu rumah kata kalau satu bulan boleh jual 10 rumah dah 5,000 ya. Jadi konsep tu kita boleh buat. Kita bagi latihan semua. Dengan cara ni, solarpreneur ni boleh libatkan industri solar PV tanpa modal dan boleh berpusat di mana-mana je. Ya? Jangan kata nak kena, bukan kita fokus dekat Klang Valley je, kita ada data. Di seluruh Malaysia ni, berapa ramai potensi customer di negeri mana kita ada. Perniagaan ni dapat dilipat gandakan hasilnya dengan berbagai cara jualan, termasuklah cara online. Kita ada online, kalau tengok saya punya YouTube, Facebook, saya memang boost kau-kau lah. Dan hari ni kalau tengok dalam Facebook pun ada lebih kurang 30 syarikat solar yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan sedikit. Jadi kita gunalah masing-masing. Jadi saya tuan-tuan, saya kempen ni bukan untuk saya je, saya kempen ni untuk industri ya. Maknanya
Jangan ingat kata, Datuk ni dapat peluang dia gembat jual barang dia. Jangan berfikiran sempit gitu, tapi bukakan minda kita. Yang saya share ni pengalaman saya, dan saya buka ni peluang untuk yang saya boleh bagi. Mungkin orang lain pun boleh bagi peluang lebih baik. Jadi kita explore bersama-sama. Jadi kalau ada yang berminat, boleh email kat saya, boleh message WhatsApp kat saya, kita boleh jumpa dan kita boleh bincang dan kita boleh terangkan macam mana program ni kita buatkan. Okay, next. Okey, inilah student kita yang daripada Mara datang belajar kita ajar, dan kita ada lagi 2 batch lagi yang datang belajar. Tak sempat nak masuk, batch kedua tak sempat nak masuk, kita dah PKP, kita kena tangguh dulu. Jadi itulah yang saya dapat kongsi setakat ni. Kalau ada soalan-soalan nak tanya, macam mana nak jadi usahawan macam saya, macam mana nak kembang cepat besar, insyaAllah saya akan cuba jawab. Okay, terima kasih. Terima kasih, Johari. Okey, terima kasih Datuk. Wow, satu perkongsian yang sangat-sangat menarik yang disampaikan oleh Datuk pada malam ini. Terima kasih Datuk atas sesi perkongsian itu. Melalui perkongsian tadi boleh saya simpulkan sedikit Datuk, bahawa penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini ataupun renewable energy ini adalah sangat penting bagi memelihara kestabilan alam sekitar dan juga mempunyai potensi yang besar untuk kita ceburi bagi tujuan perniagaan. Terima kasih Datuk. Untuk pengetahuan Datuk juga, di FB Live kita sedang rancak, ramai yang bersama kita pada malam ini, penonton-penonton yang sangat setia menonton daripada awal tadi, dan kita juga ada kumpulkan beberapa soalan yang terpilih daripada penonton-penonton kita untuk ditanyakan kepada Datuk sendiri. Jadi saya mulakan dengan soalan yang pertama Datuk, daripada Tuan Saiful A. Idris. Okey. Jadi soalan dia, yang ni pun saya nak tanya sebenarnya. Okey. Berapakah kos untuk kita memasang panel solar bagi unit rumah kediaman seperti rumah teres contohnya? Mungkin Datuk boleh terangkan. Okey. Dalam peraturan NEM 3.0, kerajaan bagi syarat, dia kata dia bagi had. Kalau pendawaian di rumah tu 1 fasa, maksimum 4 kilowatt. Kalau pendawaian tu 3 fasa, maksimum 10 kilowatt. Jadi itu dah ada syarat. Yang sebenarnya dia bergantung pada bilangan bil elektrik dan pelaburan yang isi tuan rumah tu nak buat, kan? Tuan rumah tu nak buat. Untuk sistem 4 kilowatt, harga dalam pasaran sekarang ni lebih kurang dalam 18,000 hingga 20,000 lah. Bergantung pada pembekal yang ada lah. 18,700 atau 19,000 macam tu. Untuk kapasiti 10 kilowatt, harga dalam pasaran lebih kurang 38,500 hingga ke 44,000. Jadi range dia ada tu. Mungkin dia adalah product differentiation dia kata dia punya lebih bagus, elan dia lebih tinggi kan, dan sebagainya. Dan yang saya seronok adalah industri ni, kita bersaing yang kecil macam main golf. You terror main pun, you handicap sikit, kita boleh bersaing. Macam TMB pun sama-sama bersaing dengan kita. Saya ni kecil je, ciput je macam kawan-kawan semua kan. Tapi pesaing kita ialah TMB, Petronas pun bersaing dengan kita juga. Jadi maknanya seronoklah game ni sebab kita ada peluang macam main golf kan. Kalau you terror pun you handicap 1. Air tak terror 2 hingga 24, kita main lah. Jadi industri ni memang industri yang sangat menarik untuk kita cebur bersama-sama. Okey, baik Datuk. Terima kasih atas soalan yang pertama tu. Saya pergi ke soalan yang kedua daripada Tuan Hairul Hidayat Cik Mat. Soalan dia berbunyi macam ni Datuk. Saya dah ambil cert SEDA dan Suruhanjaya Tenaga ST yang dianjurkan oleh MARA di KKTM Pasir Mas tahun lepas. Jadi persoalan saya, apakah peluang yang boleh diberikan kepada saya usahawan muda MARA di Melaka, yakni syarikat saya telah berdaftar dengan G1 Melaka Tengah. Mungkin Datuk boleh terangkan soalan dia yang berbunyi macam bagaimana untuk usahawan yang barulah Datuk, yang mempunyai SEDA dan ST sertifikat untuk bermula dalam industri ini. Okey. Ini soalan yang bagus. Ramai juga yang datang dengan kita masuk kita punya training. Bila kita tanya, you dah pernah attend dah dapat dah skill SEDA punya skill di KKTM di Pasir Mas. Habis kenapa you datang lagi? You dah pandai dah. Dia kata saya nak minta pengalaman nak buat pemasangan. Saya dah lulus, saya dah ada skill, tapi saya tak ada kerja nak pasang.
Nampak? Jadi itu kita kata bezanya kita ni kursus ni, kita tak boleh bagi SEDA certified, certificate training certificate tu kita tak boleh bagi. Kita boleh tunjuk cara kerja, tapi kita ada certificate kita boleh supervise kerja-kerja pemasangan anda. Jadi maknanya kalau macam kawan kita tadi, apa nama, Wan Saiful? Nama apa? Daripada Tuan Saiful. Saiful. Pun kalau you di Melaka, Sorry, kalau Hairul Hidayat Cik Mat. Hairul, peluang you ni memang besar. Sebab apa? Sebab kerja-kerja pemasangan ni banyak. Kalau kita tengok LSS 4 tu ada 1000 megawatt dah pun ditawarkan. Jadi cuba buat homework sikit, cari siapa yang dapat tender LSS 4 tu, cuba contact dengan dia orang. Bagi you punya offer kat dia orang. Di Melaka saya pun ada solar farm. Saya kalau kadang-kadang kita buat maintenance service pemasangan solar panel, kita pun boleh engage you. Kalau you nak try dengan kita, you hantar kat saya you punya company profile. Saya bagi kat saya punya procurement. InsyaAllah bila ada peluang kita bagi. Dan kalau ada pemasangan di Melaka, kita boleh minta you bagi quotation. Kalau harga bertepatan, kita bagi you buat lah. Tak ada masalah. Bukan saya aja. Di Melaka tak silap saya ada 15 syarikat yang macam saya. Maknanya ESPB ya, maknanya registered PB service provider, dan memang subkan kerja-kerja pemasangan ni. Jadi insya-Allah kalau you bagi MCB, kita akan pertimbangkan you. Sebab kita pun di Melaka pun boleh tahan juga. Orang Melaka pun ramai juga yang pasang solar kat bumbung rumah. Customer saya di Melaka pun ada dekat 30 orang dah. Esok nak buat maintenance semua bolehlah kita cari awak ya. Thank you. Apa Khairul? Thank you Khairul. Ya. Hairul lah. Ya, terima kasih Datuk. Okey, kita beralih kepada soalan ketiga. Banyak juga soalan malam ni, tapi kita pilih yang terbaik sahaja. Okay. Jadi daripada Tuan Adnan Ibnu Abdullah, salam Datuk Guntur. Jika untuk kegunaan 3-phase elektrik boleh ke? Itu soalan. Ya. Ini untuk rumah, I assume untuk rumah lah kan. Tadi saya dah kata dalam peraturan kita, dalam peraturan NEM dia kata kalau rumah single phase 4 kW maksimum. Kalau rumah 3 phase 10 kW maksimum. Jadi kalau soalan tu kalau 3 phase boleh pasang? Boleh lah. Tapi saya ingat soalan tu nak tanya ialah bagaimanakah pengiraan 10 kW tu? Adakah AC atau DC? Itu teknikal sedikit kan. Solar ni pengiraan dia DC. The moment you masuk dalam 3 phase, it is AC. Jadi kalau conversion of AC to DC tu, you pun tahu kan, square root of 3 multiply by 2, about 1.25 gitu, multiply lah. Dan you dapatlah capacity DC, convert to AC, sebab ST punya requirement ni is AC. Jadi itu je jawapannya. Okey Datuk. Okey, kita ambil beberapa lagi soalan boleh Datuk? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Ada masa lagi boleh. Jadi soalan seterusnya Datuk, berbunyi, industri solar adalah merupakan salah satu industri yang memerlukan high capital expenditure. Jadi bagaimana usahawan boleh menceburi bidang ini dengan bantuan-bantuan serta inisiatif yang disediakan? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Ya. Ini soalan cepu mas sebenarnya. Saya dulu masa saya dapat lesen di Melaka tu, nak buat projek 86 juta, saya pergi jumpa dekat 8 bank, semua tendang saya keluar. Dia jumpa, dia kata, tak boleh lah. Dia tanya, awak ada apa? Saya ada tanah, ada kereta, ada kedai. Tak cukup lah, kau nak 86 juta lah tu. Guntur, bukan main-main ni. Tak boleh kan. Dah saya pun dah lama give up lah kan. Kawan-kawan, kadang-kadang ada manager bank kata, kau jual je lesen ni, kau ambil duit, kau buatlah projek lain. Ada juga macam tu. Tapi saya ini dah cekal kan. Kita fighter ni, kita usahawan, kita ni fighter. Memang kita bebai betul, ketegak kadang-kadang kan. No, aku nak buat juga. Macam mana pun aku nak buat je kan. Jadi, jalan-jalan masa tu saya jumpa dengan Teraju. Kebetulan Teraju ada dana mudah cara. So, dana mudah cara yang 15% tu lah digunakan untuk membantu kita punya construction cost kita tu. Ya, kalau kita buat projek baru, kita dapat. Sekarang ni kita ada dana kemakmuran bersama. Dalam dana kemakmuran bersama tu kita boleh guna, kita boleh mohon, saya ingat 2 juta kot. Dengan grant sebanyak 2 juta, dia boleh membantu kita lonjak tinggi sikit. Kalau projek 10 juta, you ambil 2 juta tu, bantu. Dan kita sendiri pun kenalah ada duit sikit kan. Janganlah ingat kita pemuda Leo tak ada apa nak buat. Tak boleh lah macam tu kan. Kita pun ada nombor 1, kita ada keberanian. Nombor 2, ilmu pengetahuan dalam bidang tu. Nombor 3, ada modal sedikit lah. Nombor 4, kontak lah. Kontak ni kena berani lah.
Saya masa tu yang tolong saya, yang selalu bagi saya tip ni daripada SME Corp ya. SME Corp punya CEO memang bagi kita selalu WhatsApp je nak cakap, dia pun sibuk kan. Macam sekarang ni Cik Rizal kan. Cik Rizal dia bagi itu kan. Jadi bila dia kata okey kau you jumpa SME Bank. So kita mana kita kenal SME Bank kan. Nah you jumpa dengan Arya lah. Arya ni siapa? Arya ni CEO Bank. CEO Bank. Macam mana ni kita dikerdil je. Tapi dah SME Corp kata kau pergi jumpa SME Bank, jumpa Arya. So jumpa Arya, bagus Arya ni, dia pun layan kita tanya, okey dia pun assign officer tu je. Jumpa officer dia tu yang kena teruk tu. Paper tak bagus, buat balik sampai dapat tu, kita nak. Daripada situ kita tahu GDFS ada, dana mudah cara tu. Dana mudah cara tu kita jumpa dengan Teraju. Teraju kata kita ada, dia bantu buat kan. Lepas tu dah dapat projek dah jalan dah untuk maintain kita punya kebolehan dan kepakaran dalam bisnes pula. Dia ada InScan. InScan pula tolong kita masuk tentang corporate governance, kita masuk InScan belajar tentang director, kita masuk InScan belajar tentang management peringkat ni, kita pergi sampai ke Penang, ke Shanghai, sama-sama dengan InScan kan. Masa tu Tuan Firdaus pun ada sama-sama kita pun belajar sama-sama. That's how we build up our skill lah. Jadi hari ni kita dah tak rasa kerdil lah. Kalau jumpa CEO bank pun dah confident lah. Masa dululah Cik Zuhari jumpa manager bank, mampu kan. Takut kan. Sekarang ni dah biasa lah kan. Manager bank pula datang jumpa kita, Cik Datuk, ambil lah kita punya loan ni, ambil lah. Dulu saya nak minta 50,000 loan daripada CGC pun kerani kat luar je kata, tak boleh lah, tak layak lah balik kan. Masa tu baru start kecil kan. Sekarang ni dengan CEO dia, Datuk Zamri, semua kawan-kawan semua dah jadi kawan-kawan, dia pun nak bantu. So tu lah. Jadi saya punya kongsi dengan kawan-kawan ni, jangan takut, beranikan diri. Tapi mesti ada fakta lah dan berhemah lah. Janganlah tegas sangat macam tu kan. Biasalah tanya, belajar. Kalau tak betul, kita tak betul lah. Kita baru, kita belajar lah sikit-sikit kan. Bila kita dah ada standing, dah ada pengalaman besar, masa tu keadaan dah berubah. Maksudnya keperluan kita pun jauh lebih tinggi. Dan kawan-kawan, sebab kita, saya ni datang daripada bawah. Jadi saya faham mentaliti ataupun idea ataupun kita kata modest, rasa rendah diri di masa kita di bawah tu, saya lalu. Kadang-kadang dulu pengalaman saya jumpa dengan pegawai di Kementerian Kewangan sampai nak menangis kan. Dia kata, di sekolah kan saya macam tu kan. Kalau kau tak ada pendaftaran Kementerian, kenapa kau buat? Alamak, kita duit dah keluar 100,000 dah ni kan. Buat projek tu, nak claim tak boleh sebab tak ada pendaftaran. Jadi itu yang saya lalu. Jadi saya faham apa yang dilalui oleh usahawan-usahawan yang di PKS ni. Bagaimana kita kita kena nak meningkatkan diri kita kena lebih berani dan lebih pandai lah, ilmu kena ada. Sebab tu InScan tu banyak jasanya pada kita lah. Alhamdulillah. Hebat perjalanan Datuk daripada mula sampai ke hari ni. Alhamdulillah rezeki Datuk Okey, jadi mungkin kita ambil 2 soalan yang terakhir Datuk. Okay. Soalan yang seterusnya berbunyi, inisiatif U-Solar inisiatif yang menawarkan pinjaman tanpa faedah selama 36 bulan untuk pelanggan yang ingin memasang panel solar pada kediaman mereka. Jadi soalannya, adakah inisiatif ni Datuk masih wujud? Silakan Datuk. Apa dia? U-Solar? U-Solar. Inisiatif U-Solar. USED. Dash Solar. U-Solar. Dash Solar, okey. Untuk pembiayaan solar, ada beberapa skim dalam pasaran. Nombor 1 sekali ialah interest free credit card. Maknanya kalau ambil credit card, ada credit card tertentu yang bagi sampai 36 bulan. Jadi kita pasang bayar dengan credit card dan interest rate tu di waive kan, dihapuskan, dihapus kira satu. Yang kedua, ada juga syarikat solar yang membayarkan untuk kita, untuk pelanggan interest rate tu. Katalah interest rate 7,000, 10,000, dia bayarkan untuk 3 tahun. Jadi tuan-tuan bayar 3 tahun tu tak ada interest satu. Selalunya credit card bagi easy payment scheme 2 tahun. Jadi kadang-kadang ada yang bagi sampai 3 tahun. Dan baru-baru ni Bank Islam ada jumpa kita. Dia kata kita bagi loan terus. Loan dengan interest yang sangat rendah lah, 1% je kan. Dia bagi Bank Islam ada bagi. Bank Muamalat pun ada bagi. Public bank. Banyak syarikat bank-bank yang nak membiayai program-program pemasangan solar individu ni dengan rate yang rendah ataupun tanpa interest pun ada. Memang ada. Yes. Ada lagi skim tu.
I see. Okey, baik. InsyaAllah mungkin usahawan-usahawan kita yang berminat boleh explore dengan lebih lanjut lah kan. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir. Yang ni datangnya daripada rakan kita di Sabah, Datuk. Jadi soalannya berbunyi, Datuk, bagaimanakah pula di Sabah? Adakah cawangan untuk latihan pemasangan solar ini? Dipersilakan, Datuk. Okey. Pemasangan solar di Sabah yang certified oleh SEDA ada. Sebenarnya SEDA pun ada cawangan di Sabah di Kota Kinabalu dekat bangunan apa saya tak ingat apa nama bangunan, tapi di sana dia ada branch office. Cuma pusat latihan di Sabah tu saya tak pasti. Saya tak pasti sama ada atau tidak. Tapi kalau Sabah dengan Semenanjung ni kan 2 jam je. Boleh naik pesawat datang ke sini, kita boleh belajar di ada beberapa tempat, UiTM ada conduct training, Akademi Midak Malaysia ada, dan Kismet pun ada, macam-macam ada. So kita boleh belajar di sini. Nanti cuba cek dengan SEDA di Kota Kinabalu, di manakah ada, saya tak silap saya ada training center di Sabah tu, saya tak ingat di mana aja kan. Macam saya ni dulu masa saya buat first degree, saya belajar dekat UKM. Bukan UKM Sabah tapi UKM Bangi. Jadi itu yang saya belajar masa tu, muda lagi, umur pun 20 tahun. 18 tahun masuk universiti sampai umur 24 tahun kan. Lepas tu saya bila dah pengalaman banyak ni, saya dapat ijazah doktor kehormat daripada UTHM, dia bagi di Johor. Lepas tu bila tengok ada pengalaman nak dikongsi dengan student ni, Universiti Pendidikan Sultan Idris pula lantik saya sebagai adjunct professor. Adjunct professor ni kita kena berkongsi pengalaman lah, ada lecture kena buat, ada artikel kena tulis, ada journal kena buat. Jadi ini perkongsian yang saya buat ni memang saya nak share pengalaman saya selama 36 tahun dalam industri, 27 tahun syarikat sendiri, yang 10 tahun lagi tu kerja dengan orang. Jadi pengalaman tu boleh dikongsikan dan boleh digunakan, manfaatkan untuk usahawan-usahawan muda mencapai kejayaan yang lebih besar di masa depan. Ya. Kalau saya ambil masa 36 tahun, dengan kongsian yang kita buat ni, tuan-tuan boleh buat dalam masa 18 tahun je kot, ataupun 10 tahun je kan. Jadi itu yang kita nak. We want to learn from my mistake. We want you to be more successful than what I am today. Yeah, thanks. Sorry. Baik, terima kasih Datuk atas semua jawapan-jawapan atas persoalan rakan-rakan kita di FB Live. Jadi terima kasih tuan-puan semua atas soalan yang terakhir tu. Sedar tak sedar kita dah sejam bersiaran. Masa sangat menceburui kita, Datuk. Kita tak dapat jawab semua soalan, tapi alhamdulillah kita berjaya untuk pick soalan-soalan yang terpilih. Jadi terima kasih juga Datuk atas semua jawapan kepada soalan-soalan penonton kita di FB Live sebentar tadi. Jadi tuan-puan semua, izinkan saya kongsikan sedikit info berkenaan dengan inisiatif Adu at Midak. Jadi inisiatif apa? Adu at Midak. Jadi Midak melalui BLAST turut menyediakan inisiatif baru iaitu Adu at Midak. Jadi inisiatif ini daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini adalah untuk membantu usahawan dengan menyediakan talian khas bagi usahawan untuk berhubung dan mendapatkan bantuan. Jadi tuan-puan semua boleh bertanya berkenaan dengan program-program yang disediakan oleh Midak dan juga agensi-agensi di bawah Midak serta mendapatkan sokongan sosial dan mental. Jadi tolong simpan dan save nombor ini ya tuan-puan semua. Sekiranya memerlukan boleh call sahaja 1300881020. Tolong save, buka telefon dan boleh save nombor ni 1300881020. Jadi boleh call nombor ini sekiranya anda memerlukan bantuan dan memerlukan sokongan daripada segi mental dan emosi. Jadi jangan rasa sendiri, jangan rasa anda keseorangan. Kami di Adu at Midak sangat-sangat prihatin dan ingin membantu usahawan-usahawan yang memerlukan. Jadi sedikit pesanan penaja juga, jangan lupa untuk terus mengikuti inisiatif Midak to You ini dengan melayari Facebook page Midak dan semua agensi-agensi di bawah Midak setiap hari pada pukul 9 malam dan mendengarkan topik-topik yang menarik yang akan disampaikan oleh barisan-barisan speaker yang berpengalaman. Okey, jadi sentiasa ingat setiap malam stay dekat FB, buka FB Midak dan boleh tengok live-live yang dianjurkan oleh agensi-agensi di bawah Midak. Jadi, tuan-puan semua, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami paparkan dan kami kongsikan satu video pesanan ringkas oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang bertajuk Apa Untungnya Jika Rajin Bekerja. Mari sama-sama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik anak yang menonton video ni? Jadi ada juga orang bertanya kat saya, ya, saya ni Tuan Haji kerja rajin, ya, tapi dapat gaji sama dengan orang lain yang malah-malah yang ponteng-ponteng. Yang bonus pun hujung tahun sama je. Jadi saya rasa macam rugilah membodoh-bodohkan diri saya kerja rajin yang macam tak berbaloi. Ya, so apa nasihat Tuan Haji untuk saya ni? So nasihat saya pada semua, ya, ingat, oh ya Allah ya Tuhanku, amat untung orang yang rajin bekerja. Dan keuntungan ini kadang tak nampak dengan mata kasar, tapi kalau kita berfikir dan kita muhasabah diri, akan nampak kehebatan, keuntungan, kebaikan, ya, natijah kepada rajin kerja. Apa dia antara keuntungan orang yang rajin kerja? Pertama, of course lah, dapat pahala. Orang yang rajin kerja takkan sama pahalanya, nilai khidmatnya dengan orang yang kongsi-kongsa, lebih kurang, ya, yang sederhana. Mana mungkin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Manusia tak adil, Allah Maha Adil. So pertama, dapat pahala lebih kalau rajin kerja. Nampak tak? Satu. Yang kedua, ini naluri manusia. Sebab kita ni makhluk yang terbaik. Orang dicipta ni, manusia dicipta ni dengan hati yang murni. So oleh kerana kita ni orang baik dan hati murni, apa jadi kalau kita rajin kerja? Ikut kajian psikologi, orang yang rajin kerja jiwanya tenteram dan dia akan jadi lebih ceria dengan izin Allah. So bila kita rajin kerja, jiwa kita tenteram. Orang baik, berbuat baik, dia akan dapat kepuasan, self satisfaction. Betul tak betul? Ya. Maka bila kita dapat kepuasan, jiwa kita tenteram dan kita akan jadi ceria. Ya. Tiga. Yang kedua, ya, Masya Allah. Yang ketiganya, orang yang rajin kerja, tak dapat tidak, rezekinya, gaji yang diterima lebih berkat. Yalah, ya, dia buat kerja dengan sesungguh hati. Allah amat kasih hamba-Nya yang bila buat apa pun dengan committed, sungguh-sungguh dan terbaik untuk mencapai tahap itqan ataupun kesempurnaan. Kita tak sempurna, kita cuba mencapai yang terbaik. Gaji kita berkat. So apa tanda gaji berkat? Kalau gaji berkat, kata ulama, para ulama, orang yang gaji berkat, maka badannya sehat, keluarganya bahagia, anak-anaknya baik-baik perangai, anak-anaknya berjaya. Yang nak jadi Al-Hafiz akan berjaya, yang kat sekolah rendah bagus perangai, elok, disiplin, kat sekolah menengah cemerlang, kat IPT, kat universiti UA, US, universiti awam, universiti swasta berjaya, ya, tidak menyusahkan orang tua, bertanggungjawab. Ini sebenarnya aset-aset yang amat hebat, asbab gaji berkat. Ada aset, ada kereta tak rosak, ada isteri tak menggagam, ada mertua yang baik, ya, ataupun ini gurau cepat meninggal dunia, gurau. Aduh, kau cepat meninggal dunia, satu kebaikannya gaji berkat, ya. Bab kata ulama, gaji kita 10,000, tapi khidmat yang Allah yang kita berikan ni nilainya 20,000. Gaji 10,000, khidmat atau servis yang kita berikan bernilai 20,000. Jadi kita bagi ekstra 10,000 in term of nilai servis. Apa akan jadi? Yang 10,000 lebihan khidmat itu Allah akan gantikan dengan rumah tangga lebih bahagia, isteri yang lebih soleh, ya, soleha, suami yang lebih soleh, anak-anak yang lebih mantap, badan yang lebih sehat, keberkatan dalam apa yang kita lakukan, jiran-jiran baik-baik belaka. Dan bila kita ada masalah, bantuan datang mencurah-curah. Masya Allah, ya, Allah pasti akan compensate ataupun menggantikan, ya, khidmat yang kita berikan melebihi ganjaran atau gaji yang kita terima. Masya Allah, manusia tidak adil, Allah Maha Adil. 3. Nombor 4, bila kita kerja rajin, sungguh-sungguh sampai penat waktu petang, kepenatan kita akan mencuci semua dosa kita. So Allah ampunkan dosa kita bila kita kerja rajin. Seperti kata sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang keletihan pada waktu petang akibat bekerja terlalu kuat, semua dosanya akan diampunkan pada petang itu. Ini dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubatan nasuha lah, kan, ya. So insyaAllah kita akan diampunkan dosa kita, ya. Semua dosa kita akan terampun bila kita kerja kuat sampai penat waktu petang. Nampak tak kehebatan, untungnya orang yang rajin kerja? Bila dosa dah terampun, apa jadi? Nombor 5, Allah bagi kita sakit untuk mencuci dosa. Jadi kalau kita kerja rajin, penat waktu petang,
kepenatan kita mencuci semua dosa kita. Apa jadi pada penyakit kita? InsyaAllah semua penyakit kita Allah sembuhkan satu persatu. Masya Allah, ya. Allah sembuhkan penyakit. Nombor 5, nombor 6. Bila kita kerja rajin, penat, Allah ampunkan dosa, hati jadi bersih. Bila hati jadi bersih, apa jadi kat muka? Wajah itu cermin hati. So bila dosa terampun, muka pun makin comel. Justru orang yang rajin kerja, macam Fadlan Kamsah nampak, dia rajin kerja tau, apa jadi? Muka pun comel, nampak? Nampak aje ya, yang comel, sebenarnya dah tua bangka, tapi sebab rajin kerja, Jawa gurau ni, walaupun betul ya, maka muka kita jadi comel asbab kita rajin kerja. Awet muda ya. Nombor 6. Bila kita rajin kerja, dosa terampun, apa jadi kat hati? Hati bersih. Bila hati bersih, apa jadi? Doa kita makbul. Asbab rajin kerja, doa kita jadi makbul. Masya Allah. Dan bila dosa terampun, doa makbul, apa akan jadi? Kebaikan nombor 8. Rajin kerja ni, terbuka pintu-pintu rezeki. Ini adalah doa makbul, pintu rezeki terbuka. Ya. Lepas tu, bila kita dah berkat rezeki kita sebab rajin kerja, maka kita mudah cenderung ke arah kebaikan. Ya, diri dan keluarga jadi baik, diri dan keluarga jadi soleh-solehah, dan insya-Allah lah ya, anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu juga akan berjaya duniawi dan ukhrawi. Lagi apakah kebaikan orang yang kerja rajin? Bentuk image yang positif. Nampak tak? Bentuk image yang positif. Alah, Fadlan Kamsah tu memang rajin, kita tahu semua. Image positif contohnya. Lepas tu kita akan bentuk sejarah sendiri. Kita ni nak bentuk sejarah. Ya, wah, dia tu memang pekerja yang terbaik. Dia tu memang paling rajin. Sampai pencen pun rumah dia yang pertama ialah office, rumah kedua ialah rumah dia. So bentuk sejarah. Lepas tu dapat pamerkan sifat-sifat yang sebenar. Orang akan hormat dan sayang. Adalah seorang dua yang benci dengki, itu biasalah kan. Orang akan hormat dan sayang. Peluang naik pangkat atau dapat bonus ekstra agak-agak ada meningkat tak dengan rajin kerja? Tak payah jawab kan. Orang rajin kerja, ya, dia punya bonus pun insya-Allah lebih mudah, peluang untuk naik pangkat, ya. Insya-Allah ada kesan hello. Kesan hello artinya, ya, satu kebaikan dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau saya orang yang rajin, komited kat tempat kerja, agak-agak saya ni suami yang bertanggungjawab tak? Orang tak tahu, tapi biasanya dia tu rajin, komited, disiplin. Tentu kalau jadi suami pun suami yang baik. Ni kalau jadi bapak pun bapak yang baik. Kalau jadi jiran pun jiran yang baik. Padahal orang tak tahu. Ini namanya halo effect. Satu sifat baik dikaitkan dengan sifat-sifat baik yang lain. Dan insya-Allah bila kita kerja rajin, komited, berkat, hidup kita akan seimbang duniawi dan ukhrawi. Salam hormat, salam inspirasi. Jom kita rajin kerja untuk dapat kehebatan yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Fadlan Kamsah atas pesanan kita tadi. Alright, jadi sekali lagi terima kasih Datuk Dr. IR Muhammad Guntur Mansur Tobing, Profesor Adjang di Universiti Pendidikan Sultan Idris, atas perkongsian hari ini. Sesi perkongsian yang sangat padat dan penuh dengan info. Terima kasih Datuk. InsyaAllah ada rezeki panjang umur boleh kita jemput lagi insyaAllah. Okey, baik. Okey. Jadi tuan-puan semua teruskan menyokong kami dengan menyertai sesi-sesi menarik Midak to You oleh agensi-agensi lain setiap hari jam 9 malam di laman sosial Midak dan agensi-agensi di bawah Midak. Dalam masa yang sama, pada anda yang sudah menjadi follower kami, ini sangat penting. Jangan lupa klik favorite button di FB page InScan supaya tuan-puan semua menjadi antara yang terawal untuk melihat posting-posting terbaru mengenai program-program anjuran InScan. Jadi jangan lupa juga temu janji kita pada esok malam pukul 9 insya-Allah. Alright. Jadi sekian sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih tuan-puan semua kerana sudi meluangkan masa daripada awal sehinggalah ke penghujungnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi-sesi Midak to You yang akan datang. Salam sayang daripada kami seluruh warga InScan. Jaga diri, stay safe, stay at home dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.